إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dalam pengajian Undang-Undang Jenayah Islam, kita akan bercakap berkenaan dengan kisah yang disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim dan juga lain-lain berkenaan dengan pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh oleh sepasukan komando yang diizinkan dengan arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ekoran daripada penghinaan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf. Sedang hadirin mukminin, kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana jikalau tuan-tuan melihat dalam media, kita dapati bahawa ada satu serangan yang dilancarkan ke atas satu syarikat media yang dikaitkan dengan penghinaan terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebanyakan media menggunakan tajuk Paris Attack ataupun serangan di Paris, kerana ia berlaku di Paris, melibatkan satu syarikat media yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi satu berita yang menggemparkan dunia, kerana ia dikaitkan, sekali lagi dikaitkan dengan apa yang dinamakan sebagai keganasan oleh orang-orang Islam. Walaupun pada peringkat ini belum dapat disahkan secara pasti sama ada ia mungkin dilakukan oleh orang Islam ataupun orang lain, wallahu a'lam, tapi kita serahkan kepada pihak berkuasa Perancis dan juga pihak berkuasa antarabangsa untuk menyiasat insiden berkenaan. Tetapi kerana ia melibatkan beberapa isu yang berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam, cuma dalam teks pengajian kita tidak ada bab ini. Sebab itu saya mengambil inisiatif untuk kita bicarakan hal ini, kerana kisah ini dilaporkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim serta lain-lain. Dan daripada kisah pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf itu, dia ada beberapa hukum yang dibina oleh para ulama, yang disimpulkan oleh para ulama, termasuk juga beberapa insiden lain yang pernah berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta beberapa persoalan yang berkaitan dengan isu sama ada boleh atau tidak pembunuhan secara penculikan dilakukan oleh orang Islam. Al-Irtiyad, maksudnya iaitu kita menculik musuh dan kita membunuh musuh. Itu di antara beberapa perkara yang kita akan bincangkan pada malam ini. Sidang hadirin mukminin, kisah yang kita akan baca pada malam ini, yang kita akan bincang, ialah kisah berkaitan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa dia Ka'ab bin Al-Ashraf? Ka'ab bin Al-Ashraf, kalau kita kira jalur keturunan dia dari sebelah ibu, dia adalah daripada keturunan Yahudi. Dia keturunan Yahudi. Ibu dia adalah Yahudi, manakala ayah dia adalah keturunan Arab. Dia daripada, kita kata, suku kaum Bani An-Nadir. Bani An-Nadir, kaum Yahudi Bani An-Nadir.
dan dia ini sedang Amirul Mukminin. Kisah pembunuhan yang berlaku ke atas Ka'ab bin Al-Ashraf ini ikuran daripada penghinaan yang dilakukan oleh Ka'ab terhadap junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerana dia melakukan beberapa provokasi terhadap peperangan. Dia melakukan provokasi supaya kaum Yahudi, supaya kaum musyrikin di Mekah mengkhianati perjanjian ataupun keamanan yang telah berada pada ketika itu, supaya melancarkan serangan terhadap orang-orang Islam. Serta yang ketiganya ialah provokasi yang dilakukan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf dengan cara mengarang syair-syair, ucapan-ucapan yang lucah, yang merangsangkan syahwat dan sebagainya, yang menghina kedudukan orang-orang kaum wanita Islam pada masa itu. Baik. Bagi tuan-tuan yang pernah melakukan ibadat haji ataupun umrah, atau pernah berada di tanah haram, ketika tuan-tuan pergi ke Masjid Quba, di sana ada apa yang dipanggil sebagai peninggalan kota peninggalan Ka'ab bin Al-Ashraf. Tuan-tuan duduk di Masjid Quba, lebih kurang 4 km, 3 km lebih, 4 km daripada Masjid Quba, menghala ke arah kiblat. 4 km selepas itu, di situ adalah kota milik Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia masih ada lagi peninggalan tersebut. Bagi sesiapa yang mungkin akan menunaikan ibadat umrah dan berhasrat untuk melihat kota Ka'ab bin Al-Ashraf ini, maka dia boleh ambil kesempatan ketika melakukan ziarah ke atas Masjid Quba. Pergi ke Masjid Quba, nanti bagi tahu kepada mutawif, kepada guide kita, ketua rombongan ataupun syarikat yang mengendalikan umrah kita, boleh tak masa pergi ziarah Masjid Quba, kita nak pergi tengok kota peninggalan Ka'ab bin Al-Ashraf, di mana berlaku peristiwa yang kita akan cerita ini. 4 km je, tak jauh, 4 km daripada Masjid Quba. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu adalah kota peninggalan beliau, kota peninggalan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kota dia tu tak besar sangat. Dia lebih kurang panjang lebar dia 30 km, 30 meter ataupun 33 meter, 33 meter, dan tinggi dia 4 meter. Dia tidaklah nak kata besar sangat, tapi dia agak besar. Dia agak besar dengan saiz itu. Dan pada malam ni kita akan baca sedikit, sebab hadis ni panjang, kita akan baca sedikit matan hadis dalam Sahih Bukhari. Dan kalau tuan-tuan ada Sahih Bukhari, tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari. Siapa yang ada Sahih Muslim pun tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim, sebab Imam An-Nawawi juga dia syarah hadis ni. Dan juga dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga dia syarah hadis ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kedua-dua Sahih. Baik, dalam hadis, kalau mengikut matan yang ada dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan sekalian, hadis ni hadis Jabir. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu. Hadis daripada Jabir, yang mana Jabir ini dia bagi tahu kepada kita, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, man li Ka'b bin Al-Ashraf, siapa yang boleh bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Siapa yang boleh melaksanakan perintah untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Sebab apa? Nabi kata, fa innahu qad adzallaha wa rasulah, kerana sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul. Nabi tanya kepada para sahabat, siapa yang boleh bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Dan bila Nabi tanya siapa yang sanggup untuk melaksanakan perintah, untuk bawa kumpulan komando yang akan dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, Nabi bagi tahu alasannya kenapa perintah itu dikeluarkan. Apa alasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, fa innahu qad adzallaha wa rasulah, kerana sesungguhnya Ka'ab telah menyakiti Allah dan Rasul. Puak-puak orientalis tuan-tuan yang belajar tentang Islam, termasuklah golongan Kristian yang mendalami Islam dengan tujuan untuk menyerang Islam, mereka mengemukakan beberapa
persoalan tentang peristiwa ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab golongan orientalis yang mengkaji Islam, mereka cuba untuk bagi tahu bahawa Islam ini satu agama keganasan, satu agama yang menggalakkan, yang menganjurkan keganasan. Maka antara persoalan, dalam banyak-banyak persoalan yang diutarakan oleh kumpulan para pengkaji bukan Islam ni, non-Muslim ini, antaranya dia kata, hadis Bukhari dia kata, qad a'adzallaha wa rasulah. Macam mana Ka'ab ni, dia kata, kalau dia kata menyakiti Rasul, ya, kita boleh terima lah, makul, benda tu logik. Ka'ab menyakiti Rasul. Tapi macam mana Ka'ab ni, dia kata, qad a'adzallah. Macam mana Ka'ab boleh menyakiti Allah, sedangkan Allah tu Tuhan? Macam mana pula Allah Ta'ala ni sakit hati pula? Buat pengkaji ni, hadis ni, tuan-tuan sekalian, para golongan orientalis ataupun golongan Kristian, golongan Barat yang mengkaji Islam, dia bukan sahaja dia baca tentang Islam secara umum, tuan-tuan sekalian, tapi dia mengkaji Sahih Bukhari. Kadang-kadang kita nganga, kita tak tahu apa. Kita sendiri, ada apa kisah Ka'ab al-Ashraf dalam Sahih Bukhari? Kita sendiri pun tak pernah jumpa. Buat musuh Islam dah lama dah jumpa sampai dia boleh kaji, dia boleh utarakan beberapa isu yang berkaitan dengan hadis Bukhari, termasuk hadis Muslim dan sebagainya. Maka antara persoalan dia kata, okey, menyakiti hati Rasul, ya, logiklah, sebab manusia biasalah orang ni menyakitkan hati orang ni menyinggung perasaan orang ni. Tapi macam mana pula hadis Bukhari dia kata, Nabi bagi tahu dekat sahabat dia bahawa Ka'ab telah menyinggung, telah menyakiti Allah. Macam mana pula Allah disakiti? Itu antara persoalan, tuan-tuan sekalian, yang diutarakan oleh para pengkaji Barat yang mengkaji tentang Islam. Maka bila Nabi kata macam tu, tuan-tuan sekalian, faqama Muhammad bin Maslamah, berdirilah seorang sahabat Nabi, nama dia Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah berdiri, faqama, dia telah berdiri, faqala, dan dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia kata, atuhibba an aqtulah, dia kata, atuhibba an aqtulah, adakah engkau suka untuk aku bunuh dia? Muhammad bin Maslamah dia kata, kamu nak aku bunuh dia? Muslimin muslimat sekalian, bila dia kata lagu tu, qala, Nabi jawab, na'am, ya, aku nak kamu bunuh dia. Fa'zalli, dia kata, kemudian dia kata apa? Dia kata, fa'zalli an aqula syai'a, dia kata, maka izinkanlah kepada aku untuk aku kata hak mana hak sewajarnya. Maksud Muhammad bin Maslamah ni, dia kata, fa'zalli an aqula syai'a, maksud dia, kita nak mudah fahamnya dalam bahasa Melayu ni, maksudnya, boleh tak aku cakap termasuk aku nak bohong? Hadis ni juga, tuan-tuan sekalian, menjadi dalil bahawa dalam peperangan, dalam kita nak tangkap musuh, nak bunuh musuh, kita dibenarkan untuk berbohong. Berbohong sebagaimana yang kita belajar di bawah tajuk bohong yang diharuskan, selain daripada bohong untuk mendamaikan perbalahan, mendamaikan rumah tangga, termasuk ialah berbohong untuk mengalahkan musuh di peperangan, semasa peperangan. Baik, hadis ini juga dijadikan dalil, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi kata, bila Muhammad bin Maslamah kata, boleh tak dia cakap aqula syai'a, benda, dia kata fa'zalli an aqula syai'a, maka Nabi jawab, dia kata, qul, kamu katalah apa yang kamu nak kata. Kamu katalah apa yang kamu nak kata. Fa'atahu Muhammad bin Maslamah faqala inna hadzal rajul qad sa'alana sadaqah. Maka dia pun pada satu hari, satu malam, tuan-tuan sekalian, dia pergi jumpa dengan Ka'ab bin al-Ashraf. Dia kata dekat Ka'ab, dia kata, Muhammad ni, dia kata, minta sedekah dengan kami. Dia cuba nak bodek, kan? Dia cuba nak bodek, dia cuba nak cakap seolah-olah dia ni menyebelahi Ka'ab bin al-Ashraf. Wa innahu qad annana, dia kata, sesungguhnya Muhammad ini telah menyusahkan kami, telah menyebabkan kehidupan kami payah, jadi sukar. Dia kata,
Jadi payah. Perkataan ni tuan-tuan sekalian, kalau dia ucap dengan daripada hati dia akan menyebabkan terkeluar dari millah, terbatal akidah dia. Tapi sebab dia dah minta izin daripada Nabi untuk berbohong, dan Nabi membenarkan dia untuk berbohong kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, maka kata-kata dia ni adalah sekadar kata-kata daripada mulut dia dan tidak datang daripada hati dia. Maka dia kata bahawa Muhammad ini telah menyusahkan kehidupan kami. Dia kata telah menyusahkan kehidupan kami. Dan dia bagi tahu kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, dia kata bahawa maka Ka'ab pun jawab, dia kata aku pun macam tu juga. Dia kata aku pun macam tu juga. Jadi Ka'ab ni percaya dengan dakwaan, dengan kata-kata yang didakwa oleh Muhammad bin Maslamah. Dia kata demi Allah, dia kata sesungguhnya kamu akan rasa jemu kepada dia. Ka'ab kata kepada Muhammad bin Maslamah, kamu akan jemu dengan Muhammad. Maka dia kata bahawa Muhammad bin Maslamah kata sesungguhnya kamu telah mengikuti dia dan kami tidak akan meninggalkannya sehingga kami melihat bagaimana keadaan yang dia akan alami nanti. Maknanya kami takkan tinggalkan Muhammad sampai kami tengok macam mana kesudahan yang akan berlaku kepada Muhammad. Dia lagu tu kan. Kadang-kadang kita kata dah kita benci sangat ke orang, lantak dia kan? Lantak dia, kita tak peduli dah apa nak berlaku kat dia. Tapi kadang-kadang bila kita geram sangat, kita kata aku nak tengok sampai habis apa akan jadi dekat dia. Punya geram kita tu kan? Kita bukan kata biar pi dah. Biar pi tu tak ada. Biar pi tu satu bab bila kita bengang dekat orang, kita biar pi. Tapi ada satu jenis lagi, iaitu kita nak tengok kemusnahan yang berlaku kepada musuh kita. Jadi Muhammad bin Maslamah dia berpura-pura kepada Ka'ab. Dia kata kami takkan tinggal Muhammad sampai kami tengok kemusnahan, kebinasaan, kesudahan yang akan berlaku kepada Muhammad. Dia kata kepada Ka'ab. Maka dia kata, Ka'ab kata, maka dia kata bahawa kami nak, kalau boleh kamu bagi kami pinjam, bagi kami pinjam satu ataupun dua wasak makanan. Bagi pinjam satu wasak makanan ataupun dua wasak makanan. Satu wasak makanan ni lebih kurang 60 gantang. 60 gantang makanan. Ka'ab kata boleh. Dia kata boleh, tapi kamu kena gadaikan kepada aku benda. Apa benda? Maka Ka'ab kata kamu gadaikan kepada aku perempuan-perempuan kamu. Kamu gadaikan kepada aku perempuan-perempuan kamu. Maka dia orang ni jawab, dia kata macam mana kami nak gadaikan perempuan-perempuan kami kepada kamu, sedangkan kamu ni lelaki yang paling tampan. Dan Ka'ab bin Al-Ashraf itu memang dikenali sebagai seorang lelaki, antara lelaki yang paling handsome pada zaman itu. Musuh Islam ni, tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa orang dalam sejarah yang mana musuh Islam ni muka dia cantik, muka dia elok kan? Muka dia lawa. Antaranya satu yang ni Ka'ab bin Al-Ashraf, yang kita pernah mengaji sebelum ni dalam tafsir surah Al-Lahab. Abu Lahab kan? Abu Lahab, bapa pucuk api. Sebagaimana dalam tafsir Al-Munir yang disusun oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata Abu Lahab tu maksud dia bapa pucuk api kan? Dalam tafsir, dalam selain daripada tafsir Al-Munir pun disebut maksud Abu Lahab tu ialah bapa pucuk api. Sebab apa gelaran bapa pucuk api kepada Abu Lahab? Kerana wajah dia tu bercahaya kan? Wajah dia bercahaya. Bila bercahaya, bila bercahaya kita tengok sedap, kita tengok kan? Wajah bercahaya, bukan wajah suram, bukan wajah nampak malap dah. Wajah dia bercahaya, berseri-seri. Kita kadang-kadang orang datang masjid ni muka tak berseri pun. Muka malap, muka sedih, kusam, nampak muka lama kan. Kadang-kadang kita tengok padri-padri Kristian kan. Kadang-kadang orang-orang geng-geng padri ni, ataupun orang putih yang jadi padri, kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang muka dia tu muka bersih, nampak macam bercahaya. Itu tidak pelik tuan-tuan sekalian. Sebab selain daripada orang Islam sendiri ada muka yang bersih, orang bukan Islam pun ada di kalangan mereka yang muka mereka itu bercahaya, sebagaimana yang berlaku kepada Abu Lahab. Jadi Ka'ab bin Al-Ashraf termasuk di kalangan orang lelaki pada zaman itu yang wajah dia tampan. Maka Muhammad bin Maslamah kata, macam mana kami nak bagi perempuan kami kepada kamu, sedangkan kamu ni terkenal sebagai lelaki
lelaki yang sangat tampan. Orang hebat sangat, takkan kami nak bagi perempuan kami yang tak berapa nak lawa ni, kan? Tak berapa nak lawa. Satu bab. Yang kedua, boleh percaya ke dia ni? Dia dah tampan, dia bagi perempuan kita, kan? Dia perempuan kita nak kat dia sebab dia lawa. Baik, tu dah sekalian. Maka dia kata, okey, kalau macam tu, bagi gadai anak-anak kamu. Muhammad bin Maslamah kata, macam mana kami nak gadai anak-anak kami? Dia kata, sedangkan dia dicerca apa semua, nanti jadi benda yang tak sepatutnya. Maka dia kata, macam tak boleh nak gadai anak-anak. Maka macam mana nak buat? Maka dia kata kami akan gadaikan senjata-senjata yang kami ada, pedangnya dengan busur panah, alat pemanah dan sebagainya. Kami akan gadaikan senjata-senjata kami. Ka'ab pun bersetuju, tuan dan sekalian, untuk menerima cagaran ataupun gadaian yang dibuat oleh Muhammad bin Maslamah dengan tim komando yang dipersetujui untuk dihantar bagi membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi apa yang berlaku, muslimin muslimat sekalian, satu malam ditetapkan dan mengikut beberapa riwayat, termasuk daripada Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab dia Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia kata bahawa peristiwa pembunuhan Ka'ab bin al-Ashraf berlaku pada 14 Rabiul Awal. 14 Rabiul Awal. Kita di Malaysia ni tentu kita sambut hari jadi Nabi 12 Rabiul Awal, kan? Yang tu tak apalah, ada sebahagian ulama kata 9 Rabiul Awal kelahiran Nabi. Yang 12 Rabiul Awal itu tak dapat dibuktikan secara calculation, takwimnya tak dapat dibuktikan. Tapi pendapat yang kuatnya 12 Rabiul Awal ialah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti 12 Rabiul Awal dia lebih kepada tarikh kematian Nabi, bukan tarikh kelahiran Nabi. Sebab dari segi calculation, dari segi hisabnya, bila tengok takwim, hari Isnin, hari kematian Nabi hari Isnin tu, Rabiul Awal tu dia takkan jadi kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal tu dia takkan jadi. Dia logiknya 9 Rabiul Awal. Maka yang lebih logiknya ialah 12 Rabiul Awal itu tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 14 Rabiul Awal. Tapi tahunnya tahun 3 Hijrah. Tahunnya tahun 3 Hijrah. Serangan ini dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah dengan tim komando dia yang diberi kuasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun pergi tuan-tuan dengan Abu Nailah. Abu Nailah ni kita kata macam adik-beradik angkat kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Ini strategi yang diguna pakai oleh Muhammad bin Maslamah. Maknanya kita pergi dengan orang yang kita boleh jadikan sebab untuk musuh tadi percaya kepada kita. Untuk jadi sebab supaya musuh boleh percaya kepada kita, kita kena ada strategi. Antaranya kita bawa orang yang dia kenal. Kan? Kalau dia tak kenal, nanti dia teragak-agak nak keluar daripada rumah dia, daripada kota dia, kan, daripada kubur dia waktu malam. Kita nak bunuh dia pada waktu malam. Jadi macam mana cara dia? Kita ada umpan. Kena ada umpan yang menyebelahi kita. Siapa dia? Abu Nailah. Dia kenal sangat Abu Nailah ni. Dia macam orang jahat, dia nak merompok kita, kan. Dia umpan. Kalau dia umpan dengan dia sendiri tahan kita di tepi highway, kita takkan berhenti. Kan, sebab kita nampak orang lelaki, takkan kita nak berhenti. Maka dia umpan macam mana? Dia umpan, dia letak orang perempuan. Kan? Bila dia letak orang perempuan, kita pun tengok, macam mana orang perempuan tengah-tengah malam ada tepi highway. Kita pun berhenti lah. Kita pun berhenti. Itu bagi sahabat berani. Kan, sahabat penakut tak berhenti lagi. Lagi cepat melarikan diri. Kan? Lagi cepat melarikan diri. Macam orang duk cerita dekat gurun. Orang kata duk biasa ada hantu, duk kacau orang dekat gurun. Saya masa tu tahun berapa tuan-tuan? Dekat-dekat tahun lebih kurang awal tahun 2001-2002. Duk biasa pergi kuliah di belah masjid Lubuk Kawah. Dekat masjid Lubuk Kawah, kan? Belah masjid Lubuk Kawah ni. Duk pergi kuliah situ, ada satu lagi kuliah di masjid Pokok Sena, dekat Pokok Sena Kedah, kan? Jadi ada satu sahabat kita daripada Sungai Kelani, duduk selalu teman saya masa tu, tuan-tuan sekalian. Kami balik pukul 12 sampai dekat guru. Duk sembang. Kata ni biasa orang duk tipu dengan cara duk umpan perempuan apa semua, duk dukung anak.
Baru cerita satu lagi. Itu satu bab orang jahat, 4 perempuan dokong anak. Satu lagi hantu duduk tunggu kita kat tepi highway. Saya pun cerita dekat kawan sebelah ni. Saya kata, saya baca dalam satu majalah. Majalah tu cerita macam mana si lelaki ni ditumpangkan satu perempuan yang dokong anak tengah malam macam tu. Perempuan tu pakai putih. Dia hantar perempuan tu pergi ke rumah dia. Dia balik rumah, pagi esok dia bangun, tengok dalam kereta dia batu nisan. Dalam kereta dia ada batu nisan. Saya kata cerita macam ni nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Lepas nak cerita dengan sahabat ni, pasal cerita kata perempuan tu tunggu tepi highway ni, tiba-tiba dalam 10-15 minit tuan sekalian, daripada Lubuk Kawah tu sampai dekat highway Gurun tu, RNR Gurun tu, tiba-tiba saya tengok ada satu perempuan sungguh. Masa tu hujan sikit-sikit. Satu perempuan duk dukung anak sungguh. Saya kata sudah. Baju putih. Saya kata apa ni? Abang. Saya kata tengok tu. Baru saya bang, saya kata. Dah ada tunggu tepi highway. Saya tak berhenti duluan. Takut lagi bangun pagi esok ada batu nisan belakang, demam dah seminggu. Demam tuan. Kata ustaz berani sangat kau. Ustaz memang berani, masuk cakap berani ya. Kalau jadi sungguh demam, saya tinggal. Perempuan tu saya begitu yang si sahabat yang teman saya kata, Ustaz, undur balik. Tak apa, kita 2 orang dia kata. Kalau jadi apa-apa, kita 2 orang dia kata. Dia berani sungguh. Dia berani sungguh. Kebetulan sahabat saya ni dia geng 3 line. Geng 3 line. Dia tak apa Ustaz. Tak apa ni. Jangan risau, kita 2 orang dia kata. Saya pun undur balik tuan-tuan, undur balik. Dah pelajak lebih kurang 100 meter lebih kurang. Kata, betul ya ke bang? Dia kata, tak apa Ustaz. Tak apa, tawakal. Dia kata tawakal. Dia kata, okey, kita undur balik. Tengok perempuan sungguh tuan-tuan. Dukung anak. Saya kata, kalau dia ni hantu mampu yang lagi. Sebab nak tumpang tutup belakang ni. Yalah, tu dah bayar lah. Kalau hantu dia buat keluar, kuku panjang dia, mati 2 orang dalam kereta tu, nak kata apa? Dia kata, bukan. Lepas tu tengok lepas kita pun ditanya, kau pasal apa ni? Tiba-tiba datang pula seorang lagi lelaki. Saya kata, sudah. Kena kali ni. Kena rompok apa ni? Sebab lelaki tu datang. Dia kata, ni suami dia. Dia kata, kereta kami rosak. Kita tengok kereta rosak tak nampak pun. Mungkin gelap ke dekat ujung tu. Tanya dia kerja ke mana? Si suami dia kata dia kerja camp tentera airport kan. Camp tentera dapat terbang Sungai Petani. Tu hantar dia malam tu. Nasib baik pagi esok tak ada batu nisan. Tak ada batu nisan, confirm seminggu tak pergi kuliah. Demam. Baik. Jadi itu yang kita kata umpat. Tuan sekalian, umpat. Jadi maka dia bawa Abu Nailah. Bila dia bawa Abu Nailah, Muhammad bin Maslamah ni tuan sekalian, dia panggil Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia panggil Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab ni masa tu dia duduk dengan isteri dia. Isteri dia kata, aku mendengar suara tu suara seperti seorang pembunuh. Isteri dia ni kata dia dengar suara tu, dia kata suara tu macam suara yang akan menumpahkan darah. Dia kata. Ini orang panggil apa? Orang kata panggil insting. Kan? Insting. Tuan-tuan biasa tak? Sebelum jadi benda-benda buruk tu, tuan-tuan berasa tak sedap hati kan? Tuan-tuan tanyalah kadang-kadang ada kawan kita apa semua ni, berlaku satu benda, sebelum berlaku tu dia dah berasa tak sedap hati. Ia tu yang kita panggil insting kan? Naluri kita tu berasa dah macam ada benda tak kena hari tu. Jadi isteri Ka'ab ni, tuan-tuan sekalian, dia kata dia rasa tak sedap hati sebab suara tu suara macam pembunuh. Tapi si Ka'ab kata, dia kata aku kenal ni saudara aku. Dia kata dia datang dengan Abu Nailah. Dia kata aku kenal ni dia orang yang dermawan, orang baik. Ka'ab bin Al-Ashraf dia nak sejukkan hati isteri dia. Dia kata jangan risau, aku kenal orang ni. Dia kata aku kenal orang ni. Maka dia kata dia bahawa Muhammad bin Maslamah datang dengan Abu Nailah. Satu riwayat kata Abu Nailah ni ialah saudara sesusu. Saudara sesusu, adik-beradik susuan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia kata. Maka dia kata kalau dia ni datang, dia kata waktu malam, meskipun untuk tikam dia keluar je, dia kata. Sebab dia kata itu etika dia, etika Ka'ab bin Al-Ashraf, dia kata. Maka rancangan ni macam mana tuan-tuan? Rancangannya
Muhammad bin Maslamah ni dah pakat dah dengan Abu Na'ilah, dengan komando lain, sahabat-sahabat lain, bahawa nanti bila aku panggil dia, aku akan cuba memperdayakan untuk membolehkan aku pegang kepala dia, seolah-olah aku nak bagi tahu dekat dia, aku nak cium perfume ataupun minyak atar yang dia pakai tu, minyak wangi yang dia pakai, kan? Dia dah pakat dah. Bila aku pegang kepala dia, seolah-olah aku ni nak cium wangian yang dia pakai, aku pegang kemah-kemah, maka engkau bunuh dia. 3 orang hak lain tu bunuh. Itu rancangan dia. Jadi bila mereka keluar malam tu, tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Maslamah ni dia kata, engkau ni wangi sungguh malam ni, dia kata, kan? Engkau ni wangi sungguh malam ni. Boleh aku cium tak? Dia kata, wangi. Orang Arab tuan-tuan tahulah dia terkenal dengan budaya dia, kan? Dengan kita panggil minyak atar tu. Minyak atar. Kita orang Melayu ni budaya macam tu dia tak berapa sangat, kan? Kita orang Melayu, orang Arab kalau tuan-tuan tengok, minyak atar tu satu benda yang susah dia nak bercerai, kan? Maka bila dia kata macam tu, Ka'ab kata tak ada masalah nak cium. Dia pun cium. Dia cium kepala Ka'ab bin Al-Ashraf. Lepas dia cium, dia suruh kawan-kawan hak lain pun cium juga. Apakah puji lah, wangi hak engkau pakai ni wangi sungguh. Dia kata wangi sungguh. Jadi Ka'ab ni seronok, duduk sembang waktu malam, keluar jauh daripada rumah dia, pakat duduk puji wangian yang dia pakai. Lepas tu Muhammad bin Maslamah kata, boleh tak aku nak cium lagi sekali? Pasal apa? Sebab sedap sangat ni, minyak wangi yang kau pakai sedap sangat ni, boleh aku cium lagi sekali? Jadi kali kedua Ka'ab bin Al-Ashraf bagi peluang kepada Muhammad bin Maslamah untuk cium kepala dia. Kali kedua ni yang mana Muhammad bin Maslamah pegang kepala dia kuat-kuat, bagi isyarat kepada sahabat yang lain untuk bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka pada malam tu tuan-tuan, 14 hari bulan Rabiul Awal, 14 hari bulan Rabiul Awal tahun yang ketiga Hijrah, Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh oleh tim komando yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pembunuhan sedemikian kepada mereka. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka bila terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, dia bukan berhenti setakat tu. Dia tak berhenti setakat tu. Di kalangan para fuqaha, mereka membincangkan tentang senario ini. Apa hukum fiqhul hadis yang kita boleh ambil, hukum yang kita boleh ambil daripada hadis, bukan setakat hadis pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf, tapi juga hadis-hadis yang lain tentang boleh atau tidak kita bunuh musuh Islam yang menghina Allah dan Rasul. Ini antara perbincangan yang kita akan bincang. Yang pertama tuan-tuan sekalian, yang pertamanya kisah pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Apa hukum yang kita boleh ambil daripada pembunuhan Ka'ab? Yang kedua, ada satu soalan yang ditanya kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani terhadap peristiwa pembunuhan Yahudi yang buka aurat perempuan Islam, yang mana kemudian Yahudi yang buka aurat perempuan Islam itu dibunuh oleh orang Islam. Kita akan tengok apa jawapan Albani kepada soalan itu. Yang ketiganya tuan-tuan sekalian, iaitu pembunuhan seorang lagi yang dipanggil sebagai Abu Rafi' Abdullah bin Abi Al-Haqiq Al-Yahudi. Satu orang Yahudi nama dia Abu Rafi' Abdullah bin Abi Al-Haqiq. Satu orang Yahudi ni, dia kisah dia disebut dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari kata nama dia Abu Rafi' Abdullah, tapi Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Ishaq, dalam riwayat Ibnu Ishaq bagi tahu nama dia adalah Salam. Dalam Bukhari, dalam Bukhari, kalau mengikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dalam hadis Bukhari dia kata nama dia Abu Rafi' Abdullah. Pendapat yang kedua, riwayat Ibnu Ishaq, dia kata nama dia Salam, yang mana orang ini telah dibunuh kerana dia telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi' Abdullah dalam Sahih Bukhari, dan dihuraikan secara panjang lebar oleh dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar. Dia kata bahawa Abu Rafi' dibunuh ketika dia sedang tidur. Maknanya juga berlaku pada zaman Nabi, yang mana ada satu kumpulan komando yang terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi yang dihantar untuk bunuh satu orang Yahudi juga,
dia Abu Rafi' Abdullah dalam keadaan dia sedang tidur. Ka'ab tadi dipedaya untuk keluar daripada rumah dia, tapi Abu Rafi' Abdullah dia ni sedang tidur, sahabat bunuh dia ketika dia sedang tidur. Jadi dia ada beberapa perbincangan tentang hal ini, tentang apa hukum dia yang kita boleh ambil daripada peristiwa macam ni. Muslimin muslimat sekalian, mungkin dia ada di antara kita yang akan tertanya-tanya, apa kaitan dengan Paris Attack? Kan? Apa kaitan dengan Paris Attack, dengan fatwa halalnya darah Salman Rushdie sebagaimana yang diisytiharkan oleh Ayatullah Ruhollah Khamenei pada ketika itu, dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Tuan-tuan sekalian, kita kena tahu bahawa benda ni adalah satu benda yang sensitif di kalangan orang Islam. Sebab apa sensitif di kalangan orang Islam? Sebab dalam ajaran Islam kita diharamkan dia bukan sahaja menghina Nabi. Menghina Nabi itu satu benda yang dah jelas. Dalam Islam ni, walaupun kamu tak hina Nabi, walaupun kamu tak hina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu lukis satu gambar, kamu buat satu foto, ataupun tak kira lah, satu gambaran wajah yang kamu kata ini adalah wajah Muhammad. Bagi masyarakat barat, dia kata kami bukan hina. Dia kata kan, kami bukan hina, ini adalah freedom, kan? Freedom of expression, kan? Kebebasan bersuara, kebebasan bagi pendapat, kebebasan apa sahaja nak bercakap dan sebagainya. Dia kata, kalau kami rasa ini wajah Muhammad, ini dia wajah Muhammad. Kamu tak boleh nak hukum kami, sebab ini adalah kebebasan dalam dunia hari ini. Tapi muslimin muslimat sekalian, walaupun mungkin, kita tak tahu, wallahu a'lam, walaupun mungkin pihak barat mengatakan bahawa kami tidak berniat untuk menghina prophet kami, messenger, utusan kamu, nabi kamu, tapi dia kena tahu bahawa dalam ajaran Islam hukumnya adalah haram. Dia dikira sebagai satu penghinaan di sisi orang Islam. Jikalau ada sesiapa, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, untuk melukis satu lukisan, ada satu gambar, kemudian mendakwa itu adalah gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hormat, tuan-tuan, kita kena hormat agama seseorang. Sebagaimana kita orang Islam tidak dibenarkan untuk sengaja menyakitkan hati penganut agama lain. Kita tak dibenarkan. Contohnya tuan-tuan bercakap dengan mentertawakan. Tuan-tuan bercakap dengan mentertawakan berhala-berhala orang bukan Islam. Islam tak benarkan kita buat macam tu, kan? Walaupun kita rasa agama dia tidak logik, kita rasa agama dia tidak logik, tapi dalam Islam kita tak dibenarkan mentertawakan atau bercakap dengan satu nada seolah-olah menghina agama dia. Tak boleh. Tapi kalau nak berbincang, berdiskusi secara ilmiah, itu dibenarkan dalam Islam. Tapi kena buat dengan penuh etika, dengan penuh adab, untuk mengelak berlakunya perbalahan yang tidak sepatutnya. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, yang pertamanya yang kita cerita tadi ialah timbul satu persoalan tentang pembunuhan yang berlaku kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka apa yang kita boleh ambil peristiwa yang macam ni, tuan-tuan sekalian? Kalau tuan-tuan tengok, ketika Nabi berada di Mekah, ada atau tidak satu perintah daripada Nabi, ataupun satu keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan atau sekurang-kurangnya membenarkan para sahabat untuk melakukan pembunuhan ketika mana Islam bermula di Mekah, atau dengan kata lain, ketika Islam dalam keadaan lemah? Ada? Tidak ada. Sewaktu Islam dalam keadaan lemah, dan ketika mana Islam diseksa, orang Islam diseksa, para sahabat diseksa di Mekah pada masa itu oleh kaum musyrikin Mekah, tidak ada satu eksekusi, tidak ada satu pelaksanaan hukum bunuh yang dilancarkan ataupun sekurang-kurangnya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa keizinan daripada Nabi untuk membenarkan para sahabat melakukan hukuman bunuh terhadap musuh Islam
hanyalah berlaku ketika mana orang Islam mempunyai kekuatan. Ketika mana orang Islam mempunyai kekuatan, dan ketika mana ada jaminan, kepercayaan yang kuat bahawa Islam akan mendapat maslahah, kebaikan daripada rancangan tersebut. Kalau kemudaratan, mafsadah lebih besar daripada maslahah, maka itu tidak dibenarkan, dan dia tak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di peringkat Mekah. Dia berlaku di peringkat Madinah selepas berhijrah, dan berlakunya kekuatan dimiliki oleh orang Islam dan adanya perjanjian dengan Yahudi dan sebagainya, maka barulah adanya pelaksanaan hukuman bunuh sebagaimana yang berlaku kepada Ka'ab, berlaku kepada Abu Rafi' Abdullah dan sebagainya. Baik. Muslimin muslimat sekalian, pasal apa Ka'ab ni dia buat benda macam ni? Kerana orang Islam menang dalam perang Badar. Masa perang Badar orang Islam menang. Bila orang Islam menang dalam perang Badar, dalam keadaan kaum musyrikin Mekah pada masa itu kuat, gagah, patutnya mereka yang menang sebab jumlah mereka 3 kali ganda lebih ramai daripada tentera Islam, dan kelengkapan mereka jauh lebih canggih daripada kelengkapan tentera Islam. Tentera Islam hanya ada pelepah kurma, mereka ada pedang, lengkap bersenjata. Tentera Islam ramainya berjalan kaki. Yang tentera musyrikin kebanyakannya menggunakan kenderaan, ada kuda perangnya, ada unta dan sebagainya. Maka pada masa itu kumpulan tentera musyrikin pergi ke Badar dalam keadaan mereka yakin mereka akan menang. Manakala tentera Islam ni pula dilihat sebagai apa yang orang sekarang panggil underdog, betul tak? Underdog. Dipanggil sebagai underdog. Maknanya habislah, kita kata dah. Habislah. Dia macam apa? Hari tu Man U lawan apa? Kalah. Dia macam tu lah. Di beberapa kali Ustaz lagi duduk perli Man U yang ni. Manchester United lawan dengan kelab yang kita kata yang lekeh, tiba-tiba kelab lekeh ni pula menang. Yang ni masalah. Ini memberi satu keaiban kepada satu kuasa besar kan dalam bola sepak macam Manchester United. Baik. Sama dengan berlaku kepada kaum Quraisy. Dalam keadaan mereka dilihat sebagai kaum yang mampu mengalahkan tentera Muhammad, tiba-tiba mereka yang kalah. Underdog ni pula yang menang. Ini memberi keaiban yang besar, menyebabkan Ka'ab bin Al-Ashraf sakit hati. Bila dia sakit hati, maka dia buat benda-benda yang macam ni. Dan para ulama menyebut bahawa keizinan yang diberikan kepada Muhammad bin Maslamah dengan tim komando dia, kerana Ka'ab bin Al-Ashraf bukan setakat menghina Nabi, dan bukan setakat mengarang syair-syair, kata-kata yang lucah, yang mengaibkan, menghina orang-orang kaum wanita Islam pada masa itu. Tetapi mereka menggalakkan peperangan supaya dilancarkan oleh kaum Yahudi dan juga kaum musyrikin Quraisy di Mekah untuk menyerang lagi bagi membalas dendam di atas kekalahan mereka di tangan tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin penting dia tuan-tuan, poin penting dia ialah kerana Ka'ab bin Al-Ashraf memberi satu gesaan supaya dilancarkan serangan terhadap orang Islam. Maka orang yang membuat gesaan supaya melancarkan serangan kepada orang Islam, bunuh orang Islam, siapa yang buat kerja macam ni, maka dia hendaklah dibunuh. Hendaklah dibunuh. Tetapi syarat dia ialah bukan ketika umat Islam lemah. Syarat dia bukan ketika umat Islam lemah. Dalil dia apa tuan-tuan? Dalil dia ketika Nabi dihina di Taif, malaikat datang bagi tahu dekat Nabi, izin kepada aku untuk aku hancurkan mereka, tapi Nabi tidak bersetuju. Begitu juga yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita tahu kan kisah dia. Dia bapa munafik pada zaman itu. Kalau kita nak ambil keadaan yang berlaku Ka'ab bin Al-Ashraf, kenapa Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay sebagaimana Nabi membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, sebagaimana Nabi membunuh Abu Rafi' Abdullah dan sebagainya? Jawapan dia kerana
Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang mana dia berpura-pura di sebalik Islam. Dia tunjuk dia di Islam, tapi dia menyembunyikan kekufuran dia. Menyebabkan kalau Nabi bunuh Abdullah bin Ubay, nanti orang kata Muhammad membunuh sahabat dia sendiri. Maka sebab itu Nabi tidak menghukum bunuh Abdullah bin Ubay, walaupun Abdullah bin Ubay dikatakan sebagai seorang yang kufur, yang mana Umar bin Al-Khattab enggan menunaikan solat jenazah ke atas dia. Baik. Itu perbezaan yang kita kena tengok, muslimin muslimat sekalian. Baik. Dan kisah ini banyak diceritakan oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dan sebagainya. Dan Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah, dia kata apa? Dia kata bahawa sebahagian orang telah silap dalam pendapat dia, telah khilaf, telah sesat dalam pendapat dia. Imam Al-Baghawi kata, Imam Al-Baghawi ni ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata bahawa kebanyakan orang sesat dalam pendapat dia. Apa dia? Dia kata dengan mengatakan bahawa pembunuhan terhadap Ka'ab merupakan pengkhianatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan khianat, dia kata. Imam Baghawi kata bukan khianat. Dia kata bahawa orang yang kata bahawa itu pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi terhadap Ka'ab, dia kata orang itu dia tak faham cerita hadis ini yang sebenarnya. Dia kata bahawa Islam memang tidak membenarkan pembunuhan. Islam tidak membenarkan pembunuhan. Islam juga tidak membenarkan pengkhianatan. Kita tak dibenarkan bunuh, kita tak dibenarkan khianat. Imam Baghawi kata. Baik. Tapi dia kata bahawa apabila musuh melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam, barulah kita dibenarkan untuk membunuh musuh berkenaan. Tapi kita sekali-kali takkan khianat. Maksudnya ialah kalau kita ada perjanjian, kita takkan sengaja melanggar perjanjian itu, walaupun perjanjian itu kita buat dengan kaum Yahudi. Kita takkan langgar perjanjian, kecuali apabila terbukti mereka khianat kepada kita dahulu, barulah kita dibenarkan untuk melakukan sebagaimana yang berlaku terhadap Ka'ab bin Al-Ashraf. Baik. Muslimin muslimat sekalian, maka dia kata bahawa dalam peristiwa ini, dia kata bahawa Ka'ab bin Al-Ashraf termasuk orang yang berjanji dengan Rasulullah untuk tidak menolong orang yang menentang Rasul dan tidak akan memerangi Rasul. Tapi kemudian dia sendiri yang melanggar perjanjian tersebut dan dia pergi ke Mekah dan dia menghasut permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu dia berhak untuk dibunuh. Itu disebut oleh Imam Al-Baghawi. Dan dia kata bahawa sebenarnya tidak ada pertentangan antara larangan membunuh, kerana larangan membunuh itu ialah tanpa hak. Kalau tanpa hak kita tak boleh bunuh. Tapi kalau ada hak disahkan oleh undang-undang, kita boleh bunuh. Sebagaimana dalam negara kita, tuan-tuan sekalian, kita tak dibenarkan bunuh orang. Betul tak? Bunuh adalah satu kesalahan. Satu kesalahan dalam negara kita. Bunuh satu kesalahan. Mengikut section 302 Kanun Keseksaan, Penal Code. Murder, satu kesalahan. Tapi dia ada exception. Dia ada pengecualian. Apa dia pengecualian? Pengecualian dia, tuan-tuan sekalian, antara pengecualian dia, exception dia ialah self-defense. Self-defense, mempertahankan diri kita, itu adalah pengecualian. Boleh kita bunuh orang yang trespass, yang menceroboh rumah kita, kan? Dalam rumah kita, kita ada senapan patah. Kebetulan senapan patah kita buat untuk pergi memburu, berburu. Tiba-tiba kita dengar bunyi bising dekat dapur. Bunyi bising dekat dapur, kita dah teringat ini mungkin ada penceroboh yang masuk dalam rumah kita. Dia mungkin bersenjata. Mungkin dia akan ambil tonggas dekat dapur, akan pecahkan pintu bilik tidur kita. Kita bertunggu siap-siap dengan senapan patah, kan? Isi siap-siap peluru. Niat kita tembak, dia dah mati. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab kita dah belajar dalam martial art dan seni mempertahankan diri. Kalau kita tak tumbuk dia dulu, dia akan tumbuk kita. Betul tak? Kalau dan dia tumbuk kita jatuh, dia boleh buat apa sahaja terhadap kita. Betul tak? Maka sebelum dia tumbuk kita, dia jatuhkan kita, baik kita jatuhkan dia dulu. Jadi bila musuh masuk, tuan-tuan sekalian, kalau kita tak bunuh dia, kita tak tahu apa yang dia ada. Dia mungkin ada parang, dia mungkin ada kapak,
dia mungkin ada pistol, dia mungkin ada senapan. Yang mana kalau kita tak bunuh dia mungkin akan melepaskan tembakan kepada kita, kena pada tempat yang fatal, kita akan terbunuh. Maka daripada kita yang jadi mangsa, biar dia yang dibunuh terlebih dahulu, kerana dia adalah trespasser, dia adalah penceroboh. Kita pun tunggu dia pecah pintu bilik tidur, kita tembak. Kita tembak memang kena tempat yang fatal, kan? Kena dekat dada dia contohnya. Kita memang niat untuk bunuh dia. Kena dekat kepala, tempat yang membunuh. Kena dekat leher, tempat yang membunuh. Sebagaimana yang berlaku kepada kawan saya, satu lawyer Cina, dekat Bukit Mertajam. Dia ada clash dengan anak buang dia. Tiba-tiba dia dibunuh. Dan pihak polis, bila saya bersembang dengan pihak polis, tuan-tuan sekalian, pihak polis mengatakan bahawa cara pembunuhan itu memang dilakukan oleh hitman. Dilakukan oleh memang orang yang kita panggil pembunuh upahan. Pembunuh upahan yang profesional. Jadi saya tanya kepada pihak polis, kenapa tuan kata ini adalah pembunuh profesional yang melaksanakan pembunuhan ini? Dia kata sebab tempat dia tembak tu, 3 tempat, kalau satu pun mati lah. Semua 3 tempat yang dia tembak ni, kalau tembak salah satu pun mati lah. Saya tanya polis tu, dekat mana? Dia kata satu dekat kepala. Kan? Tembakan kalau kena dekat kepala, tuan-tuan, chances untuk hidup very very slim. Very very slim. Kalau kena dekat kepala, biasa kena dekat kepala mati. Cukup dengan satu das tembakan. Yang kedua, kawan saya tadi kena tembak di mana? Kat leher, tuan-tuan. Leher ni, kena kat leher, tuan-tuan. Leher ni sangat sensitif. Kan? Dia ada dengan salur darah utamanya, arterinya. Dia ada saluran pernafasannya. Kalau tak kena tempat bahaya pun dia memberi kecederaan, darah tu keluar, masuk dalam bahagian pernafasan kita lemah, tak boleh nak bernafas dan sebagainya, macam-macam masalah. Leher ni sangat sensitif. Nombor 3, dia tembak di bahagian jantung. Kena dekat jantung, kita boleh kata 100% mati. Kena dekat jantung, pecah jantung tu 100% mati. Jadi itu cara profesional. Jadi kita dibenarkan untuk tembak. Kalau kita tembak ke tempat yang fatal, tuan-tuan sekalian, itu dipanggil sebagai self defense. Kita dibenarkan bunuh, dibenarkan membunuh sebagai mempertahankan diri. Nombor 2 contoh dia apa, tuan-tuan? Nombor 2, walaupun membunuh satu kesalahan dalam negara kita, yang keduanya ialah membunuh melalui cara perundangan. Melalui cara perundangan, iaitu mahkamah yang buat keputusan orang itu wajib dihukum gantung sampai mati. Itu dibenarkan. Bunuh mengikut undang-undang. Kesalahan apa contohnya? Iaitu menentang yang di-Pertuan Agong. Okay. Menentang yang di-Pertuan Agong dalam negara kita, dia adalah satu kesalahan jenayah. Bukan kesalahan kecil, tapi dia adalah satu kesalahan yang besar, sebagaimana yang berlaku kepada kumpulan Al-Ma'unah. Kan? Kumpulan Al-Ma'unah. Tuan-tuan janganlah duduk ada hubungan dengan kumpulan-kumpulan yang seumpama tu. Kan? Tak kiralah nama apa pun. Apa-apa gerakan subversif, gerakan menggulingkan kerajaan dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan senjata, jangan ada sebarang link, jangan ada sebarang hubungan. Kenapa? Sebab mengikut undang-undang negara kita, itu adalah satu jenayah yang sangat besar, yang dipanggil sebagai menentang yang di-Pertuan Agong, yang mana hukuman dia sangat berat, iaitu gantung sampai mati mandatory. Gantung sampai mati, tak ada hukuman lain dah. Yang tu je, itu maksud mandatory. Baik, makna ini menunjukkan kepada kita bahawa membunuh ini dengan hak dibenarkan. Tapi tanpa hak, tanpa mengikut undang-undang, itu tidak dibenarkan. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kita tengok bahawa bagaimana peristiwa yang ditanya kepada Albani, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dan fatwa Albani dan disusun oleh Mukasyir Abdul Manan. Dia kata kepada kita, tuan-tuan sekalian, bila ditanya kepada Albani bahawa ada orang yang bagi tahu bahawa satu peristiwa, satu orang Yahudi ni dia buka aurat perempuan dan Yahudi itu dibunuh. Maka Albani menjawab bahawa kisah itu adalah satu kisah yang tak dapat disahihkan, yang tak diketahui tentang kisah berkenaan sama ada ia benar-benar berlaku ataupun tidak. Tapi Albani jawab apa, tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata bahawa irtiyal, yang kata irtiyal ni yang saya sebut di mukadimah tadi.
Irtial ni apa? Irtial maknanya kita culik orang tu, kita tangkap dia, kita culik dia, lepas tu kita bunuh dia. Dia kata apa? Irtial ni dia kata merupakan, dia kata ada orang mengatakan irtial ni adalah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan pada zaman ni. Orang tanya kepada Al-Albani, maka dia kata ini dia kata adalah satu salah faham, dan dia kata bahawa walaupun kita tak pasti kisah Yahudi yang membuka aib aurat perempuan muslimah itu sahih ataupun tidak, tapi dia kata peristiwa yang berlaku kepada Ka'ab bin Al-Ashraf sudah memadai sebagai satu jawapan. Maknanya hukuman bunuh itu hendaklah dilaksanakan oleh pihak yang berotoriti. Pihak yang berotoriti. Sebab apa? Sebab kita bimbang, tuan-tuan sekalian, bila dia dilaksanakan secara sendirian, dia akan jadi macam sekarang. Macam sekarang, tuan-tuan sekalian, bila benda itu dibuat, orang kata Islam ni pengganas dan sebagainya, menyebabkan kita orang Islam dipandang serong. Dan pernah berlaku di England, masa saya duduk di England, tuan-tuan sekalian, pada masa itu berlaku kes yang lebih kurang macam ni. Yang melibatkan penjenayah itu orang Islam, menyebabkan masyarakat barat, tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada mereka diserang orang Islam. Jadi kita keluarkan satu arahan kepada sahabat-sahabat kita yang sama-sama belajar di sana, termasuk daripada pihak kita kata Persatuan Tinggi Malaysia di London, memberi nasihat kepada pelajar Malaysia supaya berhati-hati dan tak keluar secara bersendirian, sebab kemungkinan terdedah kepada risiko diserang oleh masyarakat Inggeris di sana. Itu bahayanya bila benda-benda yang macam ni dibuat tidak melalui pihak berkuasa. Bila dibuat oleh pihak berkuasa, dia jadi lain. Kalau ia dibuat oleh pihak berkuasa, walaupun mungkin orang tak setuju, tapi dia jadi sukar. Dia jadi sukar untuk kita kaitkan dengan keganasan, walaupun itu adalah keganasan. Kalau tuan tengok Amerika Syarikat, berapa banyak pembunuhan di luar Amerika yang dilakukan oleh Amerika. Tapi sebab Amerika sendiri buat, walaupun ada masyarakat Islam yang membantah tindakan Amerika buat, tapi suara itu hilang begitu sahaja. Sama juga dengan kerajaan China. Kerajaan China, tuan-tuan sekalian, macam-macam dia buat kepada orang Islam Uyghur, kan? Di Xinjiang tu, kan? Yang dia buat kepada orang Islam. Berita itu menjadi panas kejap, kemudian ia jadi didiamkan begitu sahaja. Banyaklah kalau kita nak bagi contoh-contoh sensitif yang lain, dia menunjukkan kepada kita bahawa bila kerajaan yang menjatuhkan hukuman bunuh itu, maka biasanya keadaan dia lebih tenang berbanding dengan kalau execution itu dilakukan oleh orang persendirian yang tidak ada kaitan dengan sebarang pihak berkuasa. Yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, yang kita sebut tadi ialah pembunuhan yang dilakukan terhadap Abu Rafi' Abdullah bin Abi Al-Haqiq Al-Yahudi. Imam Bukhari dia bawa cerita ni daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar sekumpulan utusan kepada Abu Rafi', maka masuklah Abdullah bin Atiq ke dalam rumah Abu Rafi' pada satu malam, dan dia bunuh Abu Rafi' ketika Abu Rafi' sedang tidur. Hadis ini disebut oleh Imam Bukhari secara ringkas, tapi kemudiannya dihuraikan secara panjang lebar oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa dia Abu Rafi'? Tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Hajar kata Abu Rafi' ni juga dia macam Ka'ab bin Al-Ashraf. Sebab apa dia serupa dengan Ka'ab bin Al-Ashraf? Kerana kedua-dua mereka ni datang daripada Bani An-Nadir, daripada puak Yahudi Bani An-Nadir. Maka dia kata bahawa Nabi SAW pergi kepada sekumpulan sahabat dia, dengan sahabat dia kepada Bani An-Nadir, minta mereka supaya bayar denda, bayar diat. Yang kita mengaji diat tu, bayar ganti rugi di atas pembunuhan yang dilakukan oleh puak Bani An-Nadir kepada orang Islam. Dua kes pembunuhan. Maka Nabi dengan para sahabat pergi berjumpa dengan pemimpin Bani An-Nadir, minta ganti rugi di atas pembunuhan yang dilakukan oleh mereka. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Puak Bani An-Nadir dia cuba memperdayakan, dia cuba buat tipu hela kepada Nabi dengan para sahabat. Dia kata okey, kita setuju nak bayar ganti rugi.
Kita setuju nak bayar ganti rugi. Cara macam mana? Okey, hampa tunggu sat, dia kata. Kamu semua tunggu sekejap. Duduk dekat rumah, dia tunjuk rumah mana yang untuk tunggu tu, untuk jadi transit sementara kami nak uruskan bayaran ni. Pandai kan? Dia pun ajak Nabi, pemimpin Bani An-Nadir ni, ajak Nabi dengan para sahabat pergi dekat satu rumah, yang mana rumah ni 2 tingkat. Rumah ni 2 tingkat. Tingkat bawah dengan tingkat atas. Nabi dengan para sahabat dibawa ke rumah tu dengan cara penuh penghormatan. Respect lah, muliakan Nabi apa semua. Okay, sila main duduk apa semua. Nabi dengan para sahabat masuk dalam rumah tu. Rumah 2 tingkat. Pemimpin Bani An-Nadir kata, duduk dekat tingkat bawah, rehat sekejap sementara kami kumpulkan duit kami untuk kami buat bayaran ganti rugi atas 2 pembunuhan yang dilakukan oleh puak kami terhadap orang Islam pada masa itu. Tapi sebenarnya mereka ada satu perancangan jahat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi bukti yang menunjukkan kepada kita bahawa kaum Yahudi memang sepanjang masa mengatur rancangan untuk bunuh Nabi. Bukan sahaja kisah yang berlaku di Khaybar, bukan saja kisah yang berlaku yang dilakukan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, tapi juga oleh Abu Rafi' Abdullah. Maka dia kata, duduk sekejap, kami akan kumpul aset kami untuk buat bayaran ganti rugi kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi Nabi duduk dekat dinding rumah tu dengan para sahabat, macam kita lah kan. Cuma kat surau ni tak ramai yang duduk bersandar kat dinding. Tapi setengah-setengah tempat kan, kalau duduk dari kuliah suka bersandar kat dinding. Lagu tu. Pasal apa bersandar kat dinding? Nak rehat kan? Kita nak letak belakang kita ni, kita nak rehat sebab kita dah letih. Kerja dah saya suntuk. Orang dekat Taman Surau Sadiq ni orang jadi tak kerja kot. Tegar kan? Bukan tak kerja, sehat. Ni orang sehat belakang ni. Satu masjid saya pergi, ni rahsia lah. Satu di belah Kedah, kalau pergi masjid tu, depan ni kosong tuan-tuan. Kosong, tak ada orang. Pasal apa? Sebab semua dekat dinding belakang tu. Sebab semua letih belakang kan? Letih. Jadi Nabi ni dia dengan para sahabat, dia suruh rehat. Maka Nabi dengan para sahabat rehat, duduk dekat dinding, bersandar kat dinding. Bersandar kat dinding. Arahan masa tu oleh Abu Rafi', hampa ni yang 2-3 orang Yahudi yang diupah ni, yang disuruh untuk bunuh Nabi ni, suruh naik tingkat atas, jatuhkan benda berat ke atas kepala Nabi. Itu rancangan jahat dia. Duduk tingkat atas, jatuhkan apa kita kata benda berat, bila kena dekat kepala Nabi, patah tengkuk atau pecah kepala, Nabi akan terbunuh. Itu rancangan jahat yang diatur oleh Abu Rafi' Abdullah. Nama pun sedap, Abdullah kan? Jadi tuan-tuan sekalian, maka malaikat Jibril alaihissalam bagi tahu kepada Nabi rancangan jahat yang cuba dilakukan oleh Abu Rafi' terhadap baginda, menyebabkan sebelum sempat yang duduk ke atas tu jatuhkan benda yang untuk dijatuhkan ke atas kepala Nabi ni, belum sempat mereka jatuhkan, Nabi dengan para sahabat dah keluar, beredar daripada rumah berkenaan. Daripada peristiwa itu maka dilancarkan satu rancangan untuk membunuh Abu Rafi' yang merancang pembunuhan tersebut. Jadi menyebabkan mereka ni tak sempat bunuh Nabi, dan Nabi pun telah menghantar sahabat baginda untuk membunuh Abu Rafi' ketika mana dia sedang tidur. Jadi itu yang berlaku pada ketika itu yang menyebabkan Abu Rafi' ini dibunuh oleh para sahabat yang diutuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat sekalian, dah pukul 9. Saya akhiri kuliah kita pada malam ini untuk menunjukkan bahawa dalam Quran ada satu ayat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah Taala kata, tidakkah kamu melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka, qila lahum, dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kamu. Apa maksud kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kamu? Maksud dia jangan berperang. Jangan berperang. Kemudian Allah Taala kata wa aqimus salat,
dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Apa maksud dia? Muslimin muslimat sekalian, ayat ni menghalang kita daripada melakukan irtiyal ketika mana kita lemah. Kalau kita lemah, jangan buat irtiyal. Sebab apa kita tak boleh buat irtiyal, tuan-tuan sekalian? Sebab irtiyal ni dalam Islam, kita nak buat satu benda, kita kena tengok percentage, kebarangkalian, kemungkinan maslahah lebih besar atau kebarangkalian mafsadah, kerosakan yang lebih besar. Islam ajar kita macam tu. Islam ajar kita macam tu. Nak buat satu benda, tengok untung lebih banyak atau kerugian yang lebih banyak. Kalau kerugian itu lebih banyak, jangan buat. Kalau itu akan membinasakan orang Islam lebih banyak, jangan buat. Tapi kalau menguntungkan kita lebih banyak, kita buat. Islam dia tengok macam tu. Macam yang kita bincang tentang hukum arak, kan, khamar, alkohol, minuman keras yang memabukkan. Percentage dia bagi maslahah kepada kita ada kebaikan, tapi sikit. Tapi kebarangkalian khamar memberi keburukan kepada orang Islam banyak. Maka sebab itu dia diharamkan oleh agama. Maka muslimin muslimat sekalian, Imam Ibn Katsir bila dia hurai ayat ni, ini adalah ayat daripada surah yang keempat dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala sebut surah yang keempat dalam Al-Quran, iaitu pada ayat yang ke-77. Surah yang keempat, siapa yang nak cek dulu tengok surah keempat dalam Al-Quran, ayat yang ke-7, yang mana ayat ini turun ketika mana orang Islam berada di Mekah. Berada di Mekah dalam keadaan orang Islam tidak ada kekuatan untuk menentang musuh-musuh Islam. Maka ayat ini diturunkan untuk bagi tahu jangan mulakan peperangan, sebab itu akan membinasakan kamu. Kemudian ada di kalangan mereka yang kata, wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital. Sebahagian di antara mereka kata, wahai Tuhan kami, kenapakah engkau tidak mewajibkan kami, tidak memerintahkan kepada kami untuk berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Yang mana dia kata dia akan buat benda ni. Dia akan buat, tuan-tuan sekalian. Dalam masa yang terdekat dia boleh buat, tak ada masalah. Kenapa dia dilambatkan? Kenapa jihad ini dilambatkan? Sedangkan kita tahu bahawa jihad ini dia akan menumpahkan darah, akan menyebabkan anak-anak menjadi yatim dan sebagainya. Maka muslimin muslimat sekalian, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia kata Abdul Rahman bin Auf dan juga beberapa sahabat pergi berjumpa dengan Nabi ketika mana mereka masih di Mekah. Dia kata, wahai Rasulullah, kami ni kuat ketika kami zaman jahiliyah, kami kuat, tapi bila kami beriman, kami menjadi lemah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qaum. Aku diperintahkan untuk memaafkan manusia dan janganlah kamu memerangi mereka. Jangan kamu memerangi manusia. Mana di Mekah ni kita kena jadi pemaaf. Masa kita lemah, masa kita tak berdaya, kita maafkan mereka dan jangan memerangi mereka. Itu yang disebut, yang diriwayatkan kepada kita oleh Imam Ibn Katsir, dan Imam Ibn Katsir kata hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Al-Hakim. Maka sebab itu muslimin muslimat sekalian, kemudiannya bila sampai ke peringkat Madinah, bila Islam dah ada kerajaan, umat Islam dah ada kerajaan, umat Islam dah kuat, dah ada tentera dia sendiri yang mampu mencabar tentera musyrikin di Mekah, maka barulah disyariatkan jihad terhadap golongan ini. Jadi ringkasannya, muslimin muslimat sekalian, kita sebagai orang Islam hendaklah apabila kita melakukan sesuatu, kita lihat kepada keadaan dan kita membuat pertimbangan yang sewajarnya berdasarkan kepada keadaan yang kita ada pada masa itu. Jadi jikalau itu mendatangkan keuntungan, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam kepada kita.
Tapi jika kita melihat itu mendatangkan kerugian, maka jangan kita melakukan perbuatan yang boleh merugikan orang Islam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.